orang kata build up untuk membina industri pertahanan kita juga. Betul, saya dah jawab tadi dah. Kata Lumut faham kan? Saya katakan bukan bermakna G2G itu kita menidakkan. Kita akan hantar ekspertis pegawai-pegawai daripada Navy ke sana belajar dan juga technician di mana-mana yang kita fikirkan layak untuk membawa 2 unit dan dibuat di sini, insyaAllah. Boleh mencelah. Terima kasih. Wabi Menteri. Terima kasih, Puan Speaker. Saya, Major Jeneral Datuk Haji Khalir bersara. Saya bersara, saya ni merupakan seorang veteran. Dah dekat 5 tahun dah saya jadi veteran Angkatan Tentera. Jadi saya nak gambarkan di sini, saya dah 40 tahun bersama Angkatan Tentera. Jadi saya tahu denyut nadi anggota Angkatan Tentera. Kalau kita tengok salah satu daripada prinsip salah satu prinsip Allah adalah moral. Jadi tadi kita bercerita macam-macam kita bercerita. Saya dah dengar cerita ni dah lama dah. Dah lama dah saya dengar. Especially 10 ke 11 tahun yang terakhir sebelum saya. Macam-macam saya dengar dah cerita. Jadi saya nak merayulah kepada YB Menteri yang saya kenal dah lama sangat, saya kenal dah kawan baik ni. Jadi saya nak merayulah. Ni saya nak cerita, saya tak nak cerita lain. Hal beli-beli barang ni saya dah tahu dah semua dah. Saya nak cerita sekarang ni yang dinanti-nantikan. Sekarang ni pun dah orang duk tengok ni. Seluruh Malaysia duk tengok ni. Diam. Diam. Ketua. Kamu ni, kamu benci askar ya? Kamu benci askar? Kau hajarlah dia ni. Yang Berhormat Ketua, straight to the point, ringkaskan soalan, masa tak cukup. I know. Ya. Okey. Diamlah. Kau hajar betul kau ni ya? Ketua, kalau tak mau tanya, saya suruh Menteri teruskan. Jadi sekarang ni, veteran tentera ni saya merasa saya pernah bertempur dengan komunis. One of my soldier died. Aku fikir mayat dia. 2 komunis teroris mati. What happened to dia punya plus and pension? Mereka ni kebanyakannya sekarang ni dah umur 70 tahun ke atas. Kebanyakanlah yang servis masa darurat dahulu. Jadi mereka ni nanti saya tahu bajetnya besar. Besar tak besar pun kita kena settle juga benda ni YB Menteri. Tolonglah saya. Sekejap YB Menteri, saya tak habis lagi. Ini Tolonglah. bukan masa untuk berbahas. Sabar, I know. Sila duduk. Saya mau Menteri teruskan. Saya tidak benarkan Ketua untuk teruskan. Sila Ketua, sila duduk. Menteri teruskan. Jadi saya nak benda ni diselesaikan juga. Kita jangan fikir dengan orang luar, orang apa. Kita askar. Dah. You tolonglah saya yang ni. InsyaAllah. Please. Tuan Yang Bertua, Hajat. berkenaan dengan apa disebut oleh sahabat saya, Major Jeneral Bersara Datuk Khalir daripada Ketereh, isu veteran ini, Datuk Ketua, memang merupakan isu yang penting. Ya? Dan kementerian, saya sendiri telah pun minta Timbalan Menteri untuk memfokuskan isu ini dan kita meneroka agar isu berkenaan dengan penyelarasan pencen ataupun apa jua kita nak panggil dapat kita berikan, orang kata, suatu cara untuk kita membawa ke kerajaan pusat agar sekurang-kurangnya tak banyak pun sikit lah kita bagi kan, kita tak ada banyak pun sikit, betul-betul ya. Saya semalam bercakap, saya katakan saya tak nak bagi janji kosong, susah saya katakan kerana lain-lain, tapi seperti mana kita tahu, khidmat akan tentera ni, Tuan Dan Pertua, kita tak boleh nak samakan dengan perkhidmatan awam yang lain. Ya? Mereka tak pernah claim overtime,
Mereka kerja tak kira masa, duduk dalam hutan, 2-3 bulan duduk sepadan. Tempoh hari saya pergi ke pulau-pulau, 15 Regimen Askar Melayu Diraja, 3 bulan duduk situ, tidak bersama anak isteri. Jadi adalah tidak adil jika banyak orang di luar ataupun orang yang tak pernah turun, duduk dalam pejabat bawah dingin, nak membandingkan bahawa takkan veteran askar saja akan dapat penjelasan. Kami pun tak juga. Itu bukan satu perkara yang betul. Tetapi sahabat saya, betul-betul, kami sedang mencari formula, kami sedang meneliti. Ya? Sebab kita tak mau pakai hantar saja, lepas tu ditolak. Kita tak mau. Sebab kita ni bukan kerja main-main. Kerja kita serius, kita nak melihat supaya isu ini dapat diselesaikan. Tak banyak sikit pun tak apalah, ya, akan dapat. Tetapi kita bermula dengan cara lain juga. Kita tak mau menantikan benda ini selesai pun. Kita telah pun dan akan rasanya lulus mencadangkan supaya penambahan jumlah bilangan bantuan sara hidup kepada veteran ini, baik berpencen tak berpencen, daripada 9,000 orang penerima bantuan RM300 sebulan ini akan kita tambah lagi bilangannya kepada 15,000. Tapi ini kebanyakannya adalah mereka yang berumur 80 tahun ke atas dulu, ya, untuk kita, dan juga mereka yang layak lah, Tuan Betul. Ya. Jadi ini yang kita sedang lakukan. Sementara menunggu buah ni masak dan dapat dimakan, kita akan buat perkara-perkara sampingan yang di dalam boleh kita lakukan di bawah perhebat, di bawah kementerian, dan belanjanya pun tidaklah sebesar mana yang kita perlukan jumlah yang besar daripada pihak kerajaan pusat. Itu yang sedang kami lakukan, Datuk Ketua, dan insyaAllah YB Ketereh, isu ini memang menjadi fokus kami. Isu ini akan kita pastikan, ya, akan kita pastikan tak banyak, sikit-sikit lah dulu, ya. Pasir Salak Ya. satu. Masih. Last. Ya, Pasir Salak. Bolehkah Yang Menteri bila siap satu kapal SCS nanti membawa kami yang terlibat dalam soalan nanti untuk bawa tengok kapal SCS tu? Apa kena-mena YB dengan kapal? Dia sebelah daripada kawasan saya, Lumut. Boleh, insyaAllah. Okey. Terima kasih YB. Boleh, insyaAllah. YB Menteri. Boleh YB bawa Menteri, nanti kita naik kapal ramai-ramai. Tapi Yang bila dah bawa balik ke Lumut lah, ya, insyaAllah. Menteri. Yang berhormat Menteri, Yang berhormat Menteri, masa sudah tamat. Ya, last. Pertahanan kena tambah. Isu Farma Niaga Berhad. Farma Niaga Berhad, kerugian besar oleh Farma Niaga Berhad RM600 juta. Oh, Parman Niaga. Parman Niaga, Tuan Yang Pertua, merupakan isu accounting. Ya. Di mana Parman Niaga ini membawa simpanan vaksin yang banyak, kerana keadaan pada ketika itu boleh jadi memaksa Parman Niaga menyiapkan vaksin yang begitu banyak, program vaksin negara dan juga program booster. Jadi Parman Niaga telah mengambil position dengan izin, ya, membeli atas arahan siapa saya tak tahulah, ya. Tetapi this is purely business decision dengan izin. Mereka membeli dengan banyak dengan harapan ataupun dengan in anticipation, betul dengan izin bahawa kerajaan memerlukan vaksin ini segera, ya, kerana program vaksin kebangsaan itu berjalan dengan baik, dengan amat cemerlang sekali, dan boosternya. Tetapi malang sekali keputusan kerajaan perkara itu bercampur-campur, ya. Nak habiskan Pfizer pula dulu, ya. Jadi ini menyebabkan Farma Niaga terpaksa, orang kata stok yang ada itu terpaksa tak nak buat macam mana, tak boleh, tak apa. Betul-betul. Farma Niaga sebagai syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur perlu melakukan apa yang standard accounting procedure yang dikawal selia oleh Securities Commission ataupun Suruhanjaya Security dan juga Kuala Lumpur Stock Exchange ataupun Pusat Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan pihak auditor iaitu PricewaterhouseCoopers telah pun memberi kata dua bahawa kita mesti impact
ataupun kita mesti buat provision. Kesemuanya kerana nampaknya vaksin ini memang berjalan amat perlahan, Tuan Ketua. Mau tak mau, Parlimen Niaga terpaksa membuat provision. Tetapi bisnes Parlimen Niaga, Tuan Ketua, dengan dia punya turnover 2.3 bilion, kan, dia untung. Tapi vaksin ni saja. This is below the line, ya. Operation dan peringkat operasinya Parlimen Niaga untung. Tapi disebabkan oleh terpaksa membuat susut nilai. Semua keseluruhan nilai vaksin yang ada dalam simpanan Parlimen Niaga tersebut, this is a merely is a accounting procedure. Yang lain-lain tu, perniagaan Parlimen Niaga tu memang berjalan dengan baik dan dia menguntungkan, insyaAllah. Dan terpaksa oleh sebab itu, kerana Parlimen Niaga terpaksa buat begitu, dan dia telah menjadi a negative shareholders fund. Shareholders fund dia cuma 300 lebih juta, tetapi impairment terpaksa dibuat 500 lebih juta, makanya negative 100 over million dengan 100 lebih juta, betul ya. When this is negative 100 over million, automatically ataupun secara automatiknya syarikat ini berada di bawah PN17, betul. Dan Parlimen Niaga sedang membuatkan business plan. Memang saya minta dan saya ikuti perkembangannya dengan teliti agar kita dapat memulihkan semula business plan kita supaya perniagaan Parlimen Niaga dapat dipulihkan dalam masa yang terbaik, yang terdekat, insyaAllah. Ya, Yang Yang Menteri. Ya. Yang Menteri, Yang Menteri, saya nak patah balik kepada, maaflah ya, saya nak tanya balik pasal jurang pencen yang dibangkitkan oleh Ketereh dan yang lain-lain tu. Saya cuma tertanya Yang Berhormat Menteri, berapakah, baguslah, alhamdulillah, saya bagi pujian kepada Yang Menteri lah, mempunyai bila Yang Berhormat Menteri bahawasanya skop kerja anggota tentera ini tak sama dengan yang lain. Sebab mereka yang terlibat anggota tentera ini, mereka berisiko dari segi kesihatan jangka masa panjang. Okey. Jadi soalan saya minta penjelasan Yang Berhormat Menteri, berapakah jumlah sebenarnya anggaran inflasi kewangan ya kepada negara sekiranya inisiatif jurang pencen ini dapat dilaksanakan, jika adalah Yang Berhormat Menteri dapat tahu ya. Sebab dan juga harapan saya lah, adakah usaha-usaha baru daripada kerajaan sekarang bagi membantu veteran ATM berbanding dengan business as usual, maaflah ya, hanya meneruskan pelaksanaan program-program yang terdahulu. Jadi akhir sekali, tidak bolehkah MINDEF kerajaan mempertimbangkan pemberian one off yang RM500 kepada semua penerima PJM yang Berhormat Menteri bagi pingat tu untuk bagi tahun 2023 sebagai salah satu usaha membantu veteran sekiranya cadangan penyelesaian jurang pencen tidak dapat dilaksanakan. At least mereka dapat 500 tu pun alhamdulillah. Terima kasih Yang Menteri. Tuan Yang Pertua, jumlah yang diperlukan untuk kalau kita buat penyelesaian secara total dia berbilion. Ya. Kita ambil ballpark figure saja, kalau 500 dia dah hampir setengah bilion. Ya. Datuk betul. Ya. Itu dia implikasi keuangan dia. Berkenaan dengan penerima PJM ini, kalau nak dibagi one off tu, itu salah satu daripada cara penerokaan kita yang saya sebutkan tadi. Kita menerokai cara-cara. Kalau tak boleh kita ada 2-3 orang kata option kita, Tuan Ketua. Kalau ini gagal, kita buat yang ini gagal, kita buat yang ini. Supaya sedikit sebanyak veteran-veteran ini dapat pembelaan. Itu yang pentingnya. Pembelaan tersebut akan dapat dirasai oleh veteran-veteran angkatan tentera yang berpencen sebelum daripada 2013. Yang Berhormat Menteri, sila gulung. Saya tak bagi lagi, sila gulung. Tak cukup masa, sudah lebih 10 minit. Saya sudah gulung, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Menteri, Saya akan jawab. Ya. kita bincanglah. Kita bincang. Ajak saya sekali bincang. Okey. Saya jawapan-jawapan yang tak sempat saya jawab, Tuan Ketua, saya akan jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Menteri Kerja Raya. Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Yang di-Pertua.
Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 51 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ke atas yang menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya sepanjang sesi perbahasan yang lalu. Terima kasih atas keprihatinan ahli-ahli yang berhormat mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan itu. Saya akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin bagi memberikan jawapan setiap persoalan dan cadangan-cadangan ahli yang berhormat tersebut. Sebelum saya pergi lebih jauh, ingin saya maklumkan bahawa Kementerian Kerja Raya di bawah Belanjawan 2023 membangun Malaysia Madani secara keseluruhan jumlah peruntukan yang diterima oleh KKR bagi tahun 2023 adalah sebanyak RM8.439 bilion, iaitu kenaikan sebanyak 15%. Berbanding RM7.306 bilion yang diterima pada tahun 2022. Anggaran belanja mengurus B27 yang bakal diterima peruntukan ialah sebanyak RM865.27 juta untuk tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 5.07% berbanding RM823.5 juta yang telah diterima untuk tahun 2022. Manakala peruntukan belanja pembangunan P27 pula bagi tahun 2023 adalah sebanyak RM7.57 bilion, pertambahan sebanyak RM109 bilion daripada jumlah RM6.483 bilion yang telah diterima pada tahun 2022. Kementerian ini telah diluluskan peruntukan sebanyak RM1.7 bilion untuk pelaksanaan projek di bawah Ruling Plan 3, RP3, Rancangan Malaysia ke-12. Antara projek untuk dilaksanakan oleh KKR adalah seperti berikut. Membina jalan baru dari Habu ke Tanah Rata, Kamar Highlands, Pahang. Yang kedua, menaik taraf Jalan Tun Hamzah ke persimpangan Semebuk, Lebuh AMJ, daerah Melaka Tengah. Menambah baik kemudahan jaringan lebuh raya ke Pengerang melalui pembinaan lorong memotong di Senai Desaru Expressway. Keempat, naik taraf lebuh raya utara selatan dari Yompin Utara ke Senai Utara, fasa 1, Johor dari 4 kepada 6 lorong. Yang kelima, Pan Borneo Sabah, dan yang keenam, Sarawak Sabah Link Road. Setelah meneliti perbahasan ahli-ahli yang berhormat, saya memahami aspirasi dan harapan yang dizahirkan di dalam Dewan Yang Mulia ini berkaitan pembangunan di kawasan ahli yang berhormat masing-masing. Oleh itu, izinkan saya untuk memaklumkan semula di sini secara umum, bidang kuasa Kementerian Kerja Raya hanya tertakluk kepada jalan persekutuan sahaja. Prosedur bagi permohonan projek membina jalan baru atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada serta penyelenggaraan jalan adalah melalui kerajaan negeri berdasarkan senarai permohonan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini melalui penyelarasan antara bahagian ataupun unit perancang ekonomi negeri dan Jabatan Kerja Raya Malaysia. Senarai cadangan projek ini akan melalui proses tapisan di kementerian di mana ia akan dinilai dan diteliti berdasarkan kriteria penilaian terutamanya perancangan dalaman kementerian seperti digariskan dalam Plan Pembangunan Rangkaian Jalan ataupun Highway Network Development Plan 2030. Bagi cadangan projek yang tiada dalam HNDP ini, masih boleh dimohon untuk diangkat bagi pertimbangan agensi pusat sekiranya projek berkenaan menjadi keutamaan kerajaan negeri dan disertakan dengan justifikasi permohonan projek yang kukuh. Sehubungan itu, saya menyeru kepada semua ahli yang berhormat
supaya membawa cadangan projek yang ingin dimohon kepada pihak kerajaan negeri terlebih dahulu supaya projek berkenaan dapat dipertimbangkan dalam senarai keutamaan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini. Dengan izin Yang Berhormat Yang di-Pertua, pengulungan saya hari ini akan lebih fokus kepada isu-isu dasar bagi menjimatkan Masjid Dewan Yang Mulia ini. Semua isu-isu berkaitan projek pembangunan khususnya di kawasan ahli-ahli Yang Berhormat telah diambil kira sebagai isu-isu spesifik dan akan dijawab secara bertulis. Saya ingin menyentuh projek lebuh raya langkaran utama, dan lebuh raya ini adalah lebuh raya langkaran tengah utama ini adalah yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat daripada Tumpat. Sebagai peneraju pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kerja Raya komited untuk memastikan pembangunan adalah menyeluruh di semua negeri dalam negara kita. Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Krai, KBKK, sepanjang 66.9 km merupakan projek berskala besar yang sedang dilaksanakan di negeri Kelantan secara berfasa mulai rancangan Malaysia ke-10 sehingga kini. Keseluruhan projek KBKK merangkumi 7 kontrak di mana 2 telah siap dan 5 dalam pembinaan. Selain KBKK, kerajaan juga sedang melaksanakan projek lingkaran tengah utama melibatkan jajaran yang bermula dari Kuala Krai, Kelantan sehingga persimpangan lebuh raya Pantai Timur LPT di Bentong, Pahang. Bagi negeri Kelantan terdapat 10 kontrak di mana 2 di peringkat perolehan, 7 di peringkat pembinaan dan 1 telah siap. Kos keseluruhan projek KBKK dan ITU di negeri Kelantan adalah sebanyak RM5.4 bilion. Kedua-dua projek ini dijangka siap pada tahun 2026. Manakala bagi projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 dan lebuh raya Pantai Timur 2, untuk makluman Yang Berhormat Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada ahli Yang Berhormat Tumpat, iaitu ahli Yang Berhormat Tumpat, ahli Yang Berhormat Setiu dan ahli Yang Berhormat Kuala Nerus. Kementerian mengambil maklum akan keperluan lebuh raya yang menghubungkan negeri Kelantan. Kementerian ini melalui Jabatan Kerja Raya Malaysia telah menjalankan kerja awalan bagi projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 dan menaik taraf jalan-jalan persekitaran untuk tujuan penyuraian trafik. Hasil kerja awalan bagi projek lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 telah dibentangkan kepada agensi pusat pada 20 April 2022. Dengan mengambil kira komitmen kerajaan pada ketika ini, agensi pusat telah bersetuju supaya cadangan LP3 dari Kampung Gemuruh, Terengganu ke Pengkalan Kubur Kelantan ini dilaksanakan secara penswastaan melalui kaedah kerjasama awam swasta. Mesyuarat Jawatan Kuasa Penswastaan Kementerian Kerja Raya yang bersidang pada 22 Julai 2022 telah memutuskan supaya cadangan projek LPT 3 dilaksanakan secara penswastaan melalui kaedah Request for Proposal RFP secara tender terbuka. Putusan tersebut diangkat untuk perhatian unit kerjasama awam swasta, Jabatan Perdana Menteri ataupun UKAS GPM untuk memulakan proses RFP. Proses RFP LPT 3 akan dimulakan dengan penubuhan pasukan projek bagi mengenal pasti penyata kehendak ataupun need statement dengan izin sebelum diangkat bagi pertimbangan dan kelulusan jemaah menteri. Turut dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat Hulu Terengganu adalah keadaan lebuh raya LPT 2 yang tidak rata dan berlaku kemalangan juga kita beri perhatian sepenuhnya yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Hulu Terengganu.
Terengganu. Untuk makluman ahli yang berhormat, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM sentiasa memberikan penekanan terhadap kerja penyelenggaraan aset lebuh raya, terutamanya turapan jalan dan keselamatan pengguna lebuh raya. LLM selaku agensi bertanggungjawab terhadap kawal selia lebuh raya yang betul telah menetapkan Key Performance Indicator KPI yang perlu dicapai oleh syarikat konsesi lebuh raya untuk penyelenggaraan aset lebuh raya, terutamanya turapan jalan, bagi memastikan keselesaan dan keselamatan kepada pengguna lebuh raya. Mohon penjelasan. Tumpat. Sila. Terima kasih Puan Ketua, terima kasih Menteri. Berkenaan dengan pencapaian projek KBKK dan juga LPT tadi, kita dimaklumkan bahawa akan siap 2026. Saya juga ingin maklumkan kepada pihak kerajaan bahawa 2026 adalah tarikh untuk SUKMA, Sukan Malaysia ke Kelantan. Jadi sekiranya projek ini tidak berjalan lancar dan ada masalah dan tidak dapat siap, saya pohon supaya pihak kerajaan menyediakan alternatif, kerana perkara datang ke Kelantan melalui lebuh raya ini bukan makan masa sejam, tapi kebiasaannya antara 12 hingga 20 jam. Jadi oleh kerana ini merupakan sukan Malaysia, saya harap ianya diberi perhatian khas oleh pihak kerajaan agar semua kontrak-kontrak yang dibuat ini dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Saya pohon satu aku janji daripada pihak kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat. InsyaAllah kita ambil maklum kerana kita tahu pada 26 memang SUKMA berlaku di Kelantan dan lantaran itu sebenarnya sasaran kita adalah lebih kurang awal 26 sebenarnya sasaran kita. Sebab itu saya tak nak menyebut hujung 25, takut berlaku kadang-kadang beberapa faktor permainan lebuh raya ini ataupun permainan jalan yang melibatkan hujan, melibatkan bekalan, melibatkan beberapa perkara. Maka kita ambil maklum dan kita insyaAllah kita cuba sebaik mungkin untuk memastikan bahawa lebuh raya lingkaran tengah utama ini dapat kita, saya pun sangat-sangat mengharapkan segera. Kerana Yang Berhormat Ketua, dia merupakan laluan di kawasan saya separuh daripada LTU tersebut. Dan saya selalu pelawa wakil rakyat Kelantan singgah dan minum di Lipis. Yang Berhormat Yang Pertua, izinkan saya menerus ucapan saya dan di mana yang saya nyatakan tadi bahawa tindakan-tindakan yang kita lakukan bagi kerja-kerja baik pulih ataupun penyelenggaraan meja untuk turapan jalan dirancang berdasarkan kepada laporan Pavement Condition Assessment PCA yang dilaksanakan setiap tahun. Mengenai isu jalan tidak rata, pihak LPT2 Sdn Bhd selaku pemegang konsesi operasi dan penyiaran lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 telah dan akan terus mengambil langkah yang sewajarnya bagi mengatasi isu permukaan jalan yang tidak rata di sepanjang lebuh raya. Pada tahun 2022, sebanyak RM35 juta telah diperuntukkan untuk kerja-kerja perbaikan jalan dan menaik taraf mutu jalan sepanjang 122 km iaitu lorong di lebuh raya Pantai Timur Fasa 2. Manakala bagi tahun 2023, sebanyak RM29 juta diperuntukkan untuk kerja perbaikan jalan sepanjang 114 km lorong iaitu di mana pihak LM dan LPT2 komited akan terus berusaha untuk meningkatkan aspek penyelenggaraan dan keselamatan di lebuh raya Pantai Timur Fasa 2 agar penggunaan dapat menikmati perjalanan yang selesa dan selamat. Manakala lebuh raya Kuala Lumpur Karak yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat daripada Bentong telah membangkitkan tentang isu kesesakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kerja Raya amat prihatin terhadap isu kesesakan di lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Kementerian ini telah melaksanakan kajian keperluan jalan alternatif lebuh raya Gombak Bentong, Pahang bagi mendapatkan penyelesaian untuk mengurangkan masalah
kesesakan di laluan Kuala Lumpur Karak. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat keperluan untuk menaik taraf lebuhraya Kuala Lumpur Karak, termasuk menyediakan jalan alternatif. Kedua-dua cadangan ini diunjurkan untuk dilaksanakan selewat-lewatnya pada tahun 2025. Kerajaan Persekutuan telah bersetuju untuk menaik taraf Kuala Lumpur Karak dari Tol Plaza Gombak ke Tol Plaza Bentong yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi, dan pelaksanaan projek ini dijangka mengambil masa selama 4 tahun, yang mana kos dianggarkan melibatkan 2.1 bilion, termasuklah kita akan membina terowong tambahan sebanyak 1 buah, di mana penyiapan ini adalah selari dengan penyiapan lingkaran tengah utama dari Raub ke Bentong. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Bentong dan Ahli Yang Berhormat Gombak, berdasarkan pertanyaan Jalan Persekutuan yang terlibat dalam adalah laluan FT09 Jalan Karak Mancis dan FT68 Jalan Kuala Lumpur Bentong, iaitu Jalan Lama Bentong, pada tahun 2021 hingga 2022, kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak RM16.9 juta di bawah program penyelenggaraan rutin, penyelenggaraan berkala pavement dan berkala bukan pavement yang dilaksanakan oleh konsesi melalui arahan kerja di laluan-laluan yang dimaklumkan di atas. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut melibatkan 10 bilangan kerja berkala pavement dan 9 bilangan kerja bukan pavement, dan semua kerja telah siap sepenuhnya. Manakala bagi tahun 2023, kementerian telah memperuntukkan sebanyak RM2.6 juta bagi kerja penyelenggaraan berkala pavement yang melibatkan 2 bilangan kerja dan dilaksanakan secara arahan kerja serta dijangka siap pada Oktober 2023. Kementerian juga telah mengenal pasti dan merancang 6 bilangan kerja berkala pavement yang melibatkan bernilai RM5.60 juta dan 9 bilangan kerja berkala bukan pavement bernilai RM1.71 juta. Kerja-kerja ini akan dilaksanakan secara arahan kerja kepada konsesi, namun tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan serta senarai keutamaan kerja yang disediakan oleh Jabatan Kerja Raya berdasarkan penilaian tahap kritikal kerosakan jalan bagi keseluruhan jaringan jalan persekutuan di bawah seliaan kementerian ini. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, pihak syarikat konsesi yang dilantik bertanggungjawab melaksanakan kerja penyelenggaraan rutin, iaitu skop kerja penyaraan pavement, penyaraan bahu jalan, potong rumput, perabot jalan, mencuci jambatan dan pembetung, mencuci longkang serta pemeriksaan rutin yang kita laksanakan sama ada melalui kementerian, melalui JKR ataupun syarikat konsesi yang juga bertanggungjawab melaksanakan kerja penyaraan berkala pavement dan bukan pavement yang dilaksanakan secara arahan kerja berdasarkan peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Pihak syarikat turut dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kerja kecemasan dengan membuat tindakan segera jika berlaku kejadian yang di luar jangka. Sebagai contoh, kerja membersihkan jalan setelah kejadian tanah runtuh, menyediakan plan pengurusan trafik atau traffic management plan dan menyediakan laluan sementara bagi membolehkan jalan oleh kenderaan. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya sentiasa komited dalam memastikan jalan dalam keadaan yang selamat dan selesa dengan menjalankan kerja-kerja pengejaran rutin sepanjang tahun. Bagi lebuh raya Utara Selatan plus, untuk pengetahuan yang berhormat yang bertua, ahli yang berhormat air hitam, ahli yang berhormat mesin dan ahli yang berhormat hulu langat, agensi pusat telah meluluskan cadangan projek
pembinaan lorong tambahan Lebuh Raya Utara Selatan Plus dari Yompen Utara ke Senai Utara, Fasa 1 Senai Utara sedenak pada Rolling Plan 3 ataupun RP3 Rancangan Malaysia ke-12 dengan nilai sebanyak RM525 juta. Terima kasih. Yang Berhormat, saya nak tanya, apakah terjadi kepada cadangan untuk menaik taraf Lebuh Raya dari Slim River ke Ipoh? Sekarang hanya dari Kuala Lumpur ke Slim River ada 3 way, tetapi dari Slim River ke Ipoh hanya 2 way. Dan ini menyebabkan kesesakan yang terlampau. Apakah bilakah ia akan diimplementasi? Dan kedua, ini saya pohon jasa baik Yang Berhormat Timbalan Menteri atau Menteri bercakap dengan konsesi Lebuh Raya. Ini ada masalah di antara Kanga dengan Johor Bahru. Tidak ada satu kedai pun yang menjual vegetarian meal. Ini banyak menyusahkan. Itu nombor satu. Nombor dua, hampir semua dari Kanga ke Johor Bahru banyak terlampau kurang non-Muslim food. Bolehkah satu kelonggaran dibuat, dan Yang Berhormat mungkin boleh berbincang kepada mereka supaya memberi sedikit kelonggaran untuk orang lain pun menjaga. Macam saya lah. Saya bila pergi ke highway, sometimes terpaksa lapar sampai ke rumah. Adakah ini satu perkara yang kecil saya yang mungkin Yang Berhormat boleh ambil tindakan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, boleh saya mencela? Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat Menteri, dalam perbahasan saya tempoh hari, saya ada menyentuh satu projek di bawah Kementerian Kerja Raya berhubung Taman Perindustrian IBS Sungai Bagan Labok di Machang. Bolehkah saya tahu apakah perancangan kementerian untuk meneruskan projek ini, dan apakah Taman Perindustrian IBS di Sungai Bagan Labok Machang? Terima kasih. Laluan Pacuk. 1. Terima kasih. Saya ada bangkitkan juga dalam perbahasan, tapi bukan spesifik untuk Bacuk lah. Saya kira ada keperluan untuk pihak kementerian. Jika ada dalam jangkaan selepas ini fasiliti contoh hospital akan siap, universiti akan dibina, maka jalan-jalan yang sekitar itu perlu juga dinaik taraf supaya dapat menampung kapasiti yang akan datang. Contoh di Bacuk, ada jangkaannya hospital daerah akan dibuka, akan siap hujung tahun nanti. Tapi jalannya jalan yang masih lagi tidak dapat menampung kapasiti yang trafik yang akan dijangka akan lebih meningkat selepas ini. Jadi mohon pertimbangan di pihak kementerian. Boleh saya juga bangkitkan satu isu yang salah bangkitkan kerana belum dapat jawapan. Saya ingin dapat daripada Menteri satu jawapan tentang jejantas di FT 15, Batu 16, Air Tawar. Yang saya nak tahu ialah secara polisi difahamkan jejantas ini jejantas biasa untuk motosikal dan pejalan kaki, tapi bernilai 7.7 juta dan ia tidak sesuai. Mereka yang dikatakan akan menikmati kebaikan daripada jejantas ini, sebuah masjid dan sebuah sekolah, kata ini tidak sesuai dan akan menjadi satu projek Gajah Putih. Dan saya difahamkan projek ini dibuat secara rundingan terus. 7.7 juta kalau ada kedai aircon atas sejantas mungkin berpatutan. Jadi adakah kerajaan mengikut polisi yang sekarang ada akan menilai semula projek ini dan berhentikan dengan segera. Sebelum projek ini bermula saya pun sudah bantah. Tapi projek ini baru-baru ini mula dilaksanakan. Harap ia diberhentikan dengan segera dan wang ini dijimatkan untuk keperluan yang lain seperti menurap jalan dan juga lampu jalan JKL di Manjung yang sudah tidak bernyala bertahun-tahun, 2-3 tahun. Harap tindakan segera dan saya nak dapat satu jawapan yang memuaskan dalam isu ini. Terima kasih. Terima kasih. Timbalan Menteri, sedikit saja satu soalan. Yang mengenai cadangan perwataan larangan pemanduan kenderaan barangan
di Cameron Highlands pada hujung minggu. Boleh saya mohon apakah justifikasinya dan adakah ia akan menjejaskan rangkaian logistik dan juga bekalan sayur? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat yang membangkitkan perkara-perkara tersebut. Pertamanya yang dibangkitkan oleh Ipoh Timur, Ipoh Barat, Ipoh Barat berkenaan dengan makanan vegetarian, ya. Saya memang sempatilah mendengar Yang Berhormat, keluhan Yang Berhormat, dan insya-Allah saya akan balik selepas ini, saya akan maklumkan kepada Ketua Pengarah Lebuh Raya Malaysia untuk kita bincangkan mungkin ada kedai-kedai seperti Yang Berhormat nyatakan. Bagi Lebuh Raya yang dinyatakan oleh Yang Berhormat sebentar tadi bahawa setakat ini projek pelebaran Sling River Ipoh belum masih ada dalam perancangan, tetapi saya dah membaca ada beberapa ahli Yang Berhormat bangkitkan kerana ia di bawah konsesi kita yang hanya sebenarnya ada di dalam jawapan yang dibangkitkan. Ada, tapi tebal sangat saya nak baca. Ada perkara yang dibangkitkan dan mungkin saya dah baca pun soalan Yang Berhormat itu daripada beberapa ahli Yang Berhormat dan saya cuba sedaya upaya akan beri kepada Yang Berhormat secara bertulis kerana kita ada lengkap jawapan yang kita berikan berkenaan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, perancangan untuk keperluan perlebaran. Dia ada sebenarnya. Kalau saya cakap tak ada keperluan nanti, tidak ada dalam perancangan, hati Yang Berhormat pun tak syok. Tetapi kita ada stok di mana, fasa mana, ada dalam jawapan. Sebab itu, saya nyatakan Yang Berhormat Datuk Yang Pertua, yang soalan spesifik, kita akan hantar secara bertulis. Terlalu tebal Yang Berhormat. Kalau nak dibaca, saya memerlukan kalau Yang Berhormat bagi dalam sejam, mungkin boleh selesai lah saya baca. Kemudian Menteri, saya nak minta tanya sikit Kampar. nanti saya habiskan banyak ni. Ini Banyak 4 orang yang tanya, ini saya masih belum jawab. berkaitan dengan Nanti tak puas hati nanti yang 4 orang ni. Nanti saya jawab dulu yang 4 orang ni. Baru seorang ni saya jawab daripada Ipoh Barat. Kemudian yang dibangkitkan oleh Macang sebentar tadi ataupun dibangkitkan oleh Bacok, sebenarnya ada dalam jawapan kita bahawa yang dibangkitkan itu ya melibatkan jalan Pantai Irama, sebahagiannya adalah jalan persekutuan dengan kod laluan FT211. Kementerian ini menerima permohonan pelebaran jalan, lencongan, jambat dan daripada negeri Kelantan pada rolling plan keempat. Maknanya rolling plan keempat ini adalah daripada Mac, bermula Mac hingga April ini untuk rolling plan yang keempat. Nanti kita minta hantar kepada Terima kasih. Masukkan dalam senarai dan kita minta supaya push daripada kerajaan negeri lebih kuat kepada kita sebab kita melihat kepada keutamaan. Yang Berhormat pun pernah duduk dalam postcard dan sebagainya, kita tengok yang keutamaan daripada negeri agar Bacok dapat diberikan keutamaan oleh pihak kerajaan negeri dan kita di Kementerian Kerja Raya sentiasa mendadah, sentiasa mengaminkan permohonan daripada ahli-ahli Yang Berhormat sebenarnya. Silakan Macang. Berkenaan Macang tadi, Yang Berhormat belum menjelaskan tentang Taman Perindustrian IBS. Yang mana Yang Berhormat? Taman Perindustrian IBS di. Sebenarnya saya tak dapat maklumat Yang Berhormat. Boleh izinkan saya jawab secara bertulis? Boleh. Boleh, saya jawab secara bertulis. Saya tak dapat maklumat yang tepat. Sebab itu saya langkau kepada Bacok dulu tadi. Saya menunggu jawapan bertulis. Dan beruas, ya. Saya nak jawab yang beruas dulu. Yang beruas, di mana beruas, kita juga ada sebenarnya jawapan yang telah diberikan kepada Yang Berhormat. Projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan di bawah skop Jejantas Penjalan Kaki adalah kita akan mengenal pasti dan membina jantas penjalan kaki berdasarkan justifikasi iaitu teknikal, secara teknikal untuk mengurangkan kemalangan yang melibatkan penjalan kaki.
bagi cadangan membina jejantas berjalan kaki yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, iaitu di Sekolah Kebangsaan Air Tawar, laluan FT5 daerah Manjung. Cadangan ini projek telah mula pada 2019. Tapi daripada yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, saya faham bahawa harganya sangat tinggi. Sangat tinggi. Tetapi itulah sebenarnya kos yang sering kita terima. Permohonan-permohonan jejantas dan ada beberapa ahli Yang Berhormat lagi dah memohon. Dan saya pun dah menjawab dalam Dewan, memang lebih kurang kos jejantas untuk pengguna, khususnya budak nak menyeberang ke sekolah, adalah kosnya antara 7 ke 9 juta. Kerana jejantas ini melibatkan spesifikasi yang dari segi teknikalnya amat tinggi untuk kita pastikan ia selamat diguna dengan baik. Itu Yang Berhormat, justifikasinya. Yang Berhormat Tuan Menteri, saya dia berkelang. Saya berdiri dulu nampak ni. Daripada tadi saya nampak Saya serah pada atas ini dibuat bertepi dengan satu traffic light. Tak masuk akal. Apa logik projek ini? Bagi saya, projek ini membazir dan menjadi satu projek Gajah Putih kerana apa logik JKR membina sesuatu jejantas next to a crossroad traffic light. Tak masuk akal. Kita guna Yang jalan Berhormat, lalu lintas. Saya dah faham. Sebab itu saya bantah lama tapi tak ada tindakan dari sejak kerajaan lepas. Sebab itu saya nak harap satu siasatan dibuat. Adakah apa-apa salah guna kuasa dan ada rasuah terlibat. Kerana tak masuk akal. Yang Berhormat Beruas. Jadi saya harap JKR menggunakan logik lah untuk membuat sesuatu projek yang tak masuk logik. Yang Berhormat Beruas, Menteri. Saya minta pegawai teknikal saya akan siasat apakah kesilapan yang berlaku dan saya pun tak dapat gambaran. Saya nak berikan penjelasan. Jadi saya minta pegawai teknikal saya, pegawai saya lebih kurang 50 orang hadir pada hari ini. Ramai Tuan Speaker. Akan melihat Yang Berhormat Menteri akan melihat apakah perkara yang berlaku sebenar di atas jejambat yang dibangkitkan oleh pihak Jeruas. Sama ada Beruas, sama ada dari segi teknikal, dari segi kos projek dan sebagainya. Kalau ada unsur rasuah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah bagi tahu bahawa sekeras-kerasnya akan kita atasi masalah itu. Kita tak seragak-agak. Yang Berhormat Menteri, Kalau bila Menteri Langkawi. Saya yang lain tu tolong diam. Bila pengerusi bercakap, yang lain tu tolong diam. Ya. Yang Berhormat Menteri, saya bagi lagi 3 minit, gulungkan. Yang Mas Speaker. Berhormat Yang Berhormat Menteri, saya nak minta sikit laluan. Speaker, saya beri laluan kepada Kuala Pilah. Mas Speaker, Kuala Pilah dan Jempol ada membangkitkan isu pembinaan jalan baru lah daripada Seremban, Kuala Pilah terus ke Pantai Timur. Saya harap ianya ada dalam perhatian dan jawapan Kementerian Kerja Raya, sama ada ianya jawapan lisan ataupun bertulis. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Yang Bertua, Datuk Yang Bertua. Saya sebenarnya dah bekalkan setiap soalan-soalan yang dikemukakan oleh ahli Yang Berhormat. Cuma kita nak tahu Yang Berhormat Menteri senarai yang jawab lisan tu kami nak tahu, yang jawab bertulis tu. Sabar. Sama ada Yang Berhormat, peraturan baca kan. Saya tak bagi berdiri, jangan berdiri. Saya ambil nota. Siapa dah langgar sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin saya punya lebih berat daripada speaker. Ya. Silakan Menteri. Mat, kalau kita berdua-dua cakap tak ada orang boleh dengar. Baik, sungguh saya jawab, lepas tu saya duduk, Yang Berhormat pula bangun. Saya jawab balik soalan Yang Berhormat. Itu secara tertibnya. Betul Yang Berhormat? Yang betul? Amat betul Yang Berhormat Lipis. Jadi Yang Berhormat Yang Bertua, ada masa bagi saya 3 minit. Bagi Kuala Pilah sebenarnya kita ada bekalkan jawapan. Dan insyaAllah semua yang bertanya kepada Kementerian Kerja Raya, kita akan jawab.
Kita akan jawab melalui bertulis. Sebab itu saya dah nyatakan yang mana soalan-soalan spesifik daripada kawasan, kita akan jawab. Dan kita nak jawab yang overall dulu. Yang daripada yang ke semua. Macam yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Contohnya lebuh raya, plus dan sebagainya. Itu kita jawab awalan. Dari surat, kita akan jawab secara spesifik. Dan izinkan saya menjawab dulu soalan daripada Kuala Pilah. Iaitu untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini sedang melaksanakan kajian laluan alternatif Jalan Seremban Kuala Pilah FT051 yang melibatkan koridor kajian di kawasan Kuala Pilah dan kawasan sekitarnya yang merangkumi kawasan Seremban dan Jempol. Kajian ini telah dimulakan pada Julai 2022 dan dijangka siap sepenuhnya pada Julai 2023. Objektif utama kajian ini dijalankan adalah bagi menjalankan kajian trafik untuk menganalisis keadaan lalu lintas sedia ada atau di kawasan kajian. Seterusnya bagi menjalankan penilaian dari segi guna tanah, sosioekonomi, penilaian alam sekitar dan penilaian impak sosial bagi mencadangkan jajaran jalan yang terbaik sama ada cadangan jajaran baru atau menaik taraf jalan sedia ada atau cadangan jajaran baru dan menaik taraf jalan sedia ada. Maknanya cantuman antara baru dan yang lama. Terima kasih. Untuk Yang Berhormat, kajian ini disanakan bagi meneliti jajaran yang terbaik untuk kawasan Yang Berhormat bagi mengambil kira penggunaan tanah dan kos semasa. Jadi untuk pengetahuan masa yang telah diberikan oleh Menteri Datuk Yang di-Pertua hanya 3 minit. Saya pun rakan-rakan lain masih menunggu. Menteri KDN selepas ini sedang menunggu untuk memberi jawapan. Jadi untuk penutup pergulungannya, saya yang mewakili Kementerian Kerja Raya mengambil maklum setiap isu dan permasalahan yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Saya sangat berkomited untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan yang berlaku dan juga saya ingin membantu ahli-ahli yang berhormat sebaik mungkin bagi menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan. Jadi dengan ini saya sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih di atas kesudian yang sepatut jadi menteri memberi ruang selama 3-4-5 minit kepada saya untuk menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk menyampaikan segala yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Terima kasih. Apapun nipis sebaik Pani jadi menteri. Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Timbalan Speaker. Minta maaf, Goping minta laluan. Timbalan Menteri, timbalan yang di-Pertua. Sebenarnya saya tadi cukup sabar untuk mendengar jawapan oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Tadi masuk saja topik yang saya bangkitkan semasa berbahasan tentang lebuh raya Utara Selatan, Senai ke Johor. Tetapi ada celahan-celahan masuk dan Menteri terus menjawab kepada soalan-soalan lain. Saya faham kesemua soalan itu adalah penting dan cukup munasabah. Cuma saya rasa kalau cara untuk menjawab soalan itu, kalau spesifik mungkin saya carankanlah boleh terus serahkan kepada Yang Berhormat yang berbangkitkan isu itu, tetapi soalan-soalan umum saya rasa perlulah menjawab dalam Dewan supaya kepentingan awam itu, contohnya apa yang saya bagikan itu lebuh raya Utara Selatan, konsesinya dan juga apa yang dibangkitkan oleh Menteri sebelum ini tentang penggunaan cara pembayaran tol multi level free flow. Kaedahnya dia lebih melibatkan melampaui kawasan-kawasan yang tertentu. So saya mohon kalau ada jawapan yang berkenan dengan apa yang saya bagikan, saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh menjawab jugalah secara bertulis. Terima kasih. Hormat Mentua, sikit Hormat Mentua ya. Boleh. Sebenarnya memang sepatutnya kalau tidak ada yang ramai bangun, memang dah masuk pun. Dah masuk sebenarnya dah ada dalam jawapan. Nanti saya akan sampaikan jawapan kepada Yang Berhormat. Terima kasih ya. Baik, Yang Berhormat, Yang Mak Goping, Yang Berhormat ni dalam kajian, Menteri dalam kajian. Kalau katakan jawapan tu tak dapat, Yang Mak Menteri akan tulis secara bertulis.
Kalau tidak pun dengan izin, you are on the same side. Apa yang susahnya? Kalau nak lebih, orang kata impak dia, venue untuk press ada sana kan? Definitely dengan izin, Menteri akan menjawab. Ini betul-betul lah. Ya? Bagi orang yang tak lama dah, 2 penggal aja, banyak cara dia. Ya? Tapi cuba jangan hebohkan retorik dalam ni. Kerana sebagaimana speaker cakap, we are live. Rakyat tengok apa ekspresi rakyat kita ke Dewan ni. Kalau kita bergaduh, tak ke mana pun. Ya. Ada jalan. Di luar, yang sebelah bench, sama kerajaan, boleh bercakap, boleh menulis surat. Jawapan kalau tak cukup masa, akan ditulis. Tak puas hati juga, usul semua dalam ni. Ya, okey. Baik. Alhamdulillah, saya akan ke kementerian yang selanjutnya. Tapi selain itu saya nak ingatkan ya, Yang berhormat, peraturan 35, 36, 37, saya akan menguatkuasakan 37.2. Ya. Dan selain pada itu, ingat pada adab peraturan 41. Selain pada itu, kuasa-kuasa pengerusi 44, ya, 99, 99A. Kalau semua yang teratur, tak jadi kecoh dalam Dewan ni. Ya. Saya rasa yang berhormat, yang berlatarkan peguam faham apa yang saya bercakap di sini. Ya. Okey, baik, saya teruskan dengan mempersilakan yang berhormat Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Silakan yang berhormat Menteri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan Pertua, saya mulakan dengan mengatur rasa syukur kepada Allah SWT kerana pada saat ini saya berpeluang mengambil bahagian mewakili Kementerian Dalam Negeri penggulungan dasar bajet 2023. Saya nak ucap terima kasih 31 ahli parlimen yang mengambil bahagian. Saya akan terus untuk memberi reaksi kepada baling, batang lupa, tuaran, wangsa maju, merbuk dan igan. Isu yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan balai polis baru atau menambah baik balai polis atau IPD sedia ada. Untuk makluman yang berhormat, dari segi perancangan KDN, nak buat balai baru, IPD baru, IPK baru atau naik taraf yang sedia ada, kita mulakan dengan merangka atau memasukkan dalam plan tindakan perancangan strategik PDRM. Ini plan 5 tahun. Dan ini adalah proses yang berterusan. Dapat masuk dalam plan tindakan, kemudian barulah kita mohon bajet dalam rolling plan. Kalau dimasukkan atau diluluskan, barulah proses seterusnya dibuat. Jadi dalam plan tindakan perancangan strategik PDRM, Ibu Pejabat Polis Daerah Parlimen Batang Lupa tidak tersenarai. Ya. Apakah dia terhenti di situ? Tidak. Saya sebut tadi prosesnya berterusan. IPD Tuaran yang dibangkit oleh MP Tuaran itu masuk dalam senarai plan tindakan strategik PDRM. Tanah pun dah dikenal pasti. Proses pengambilan tanah selesai. Jadi kita seterusnya adalah untuk memasukkan permohonan dari segi biaya. Wangsa maju, saya nak maklumkan bahawa cadangan projek pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah baru ni telah disenaraikan dalam plan tindakan strategik. Dan lokasi pun kita dah kenal pasti. Di atas tapak lot 710, Seksyen 88A, Bandar Kuala Lumpur. Luasnya 5.65 ekar. Ya, yang sekarang ni merupakan tapak kuartus PDRM Jalan Aman. Maknanya dah dikenal pasti, dah masuk dalam plan strategik. Parlimen Merbuk sekarang ada IPD di Kuala Muda. Dah ada 3 balai polisnya, Bukit Selambau, Tanjung Dawai dan Balai Polis Merbuk. Dalam plan tindakan perancangan strategik IPD Merbuk ini
kita cuma masuk dalam perancangan untuk baik pulih. Mana tak dibangunkan IPD baru, baik pulih itu termasuklah pendawaiannya, hawa dinginnya dan segala macam. Ya. Datuk Di-Pertua, saya juga nak maklumkan bahawa dalam plan tindakan strategik ini, PDRM ikut menyenaraikan pembinaan baru untuk IPD dan perumahan IPD Matu Daro. PDRM telah mengangkat permohonan pembinaan baru Matu Daro dalam rolling plan RP4 2024 rancangan Malaysia ke-12 yang kita akan bahas kajian separuh penggalnya. Rakan saya ahli Parlimen Libaran bertanya, Batalion ke-15 PGA Sandakan ni apa nasibnya? Sekarang cuma menyewa rumah kedai. Jawapan saya adalah di bawah plan tindakan pembangunan strategik PDRM 2021-2025, kita telah memasukkan dalam beberapa elemen PGA, ya, termasuklah cadangan membina kompleks Batalion 15 PGA Sandakan. Dah masuk dalam plan strategik. Jadi permohonan peruntukan bagi projek pembinaan kompleks Batalion ini, kita telah masukkan permohonan di bawah rolling plan 4 rancangan Malaysia dengan kos RM420 juta. Tapak pun kita dah kenal pasti, iaitu lot CL 07543784 Sungai Batang, Sandakan. Kalabakan lawas Padang Besar. Ini adalah isu ICQS, iaitu tentang Wan Semaju kompleks. minta laluan. Dari mana? Wan Semaju. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah memberi satu berita gembira untuk Wan Semaju. Cuma soalan susulan adalah kalau ikut PBB punya nisbah polis kepada penduduk adalah 1:350 ke 400. Di Kuala Lumpur, khususnya di Wang Semaju, nisbah polis dengan penduduk adalah 1:1158. Dari segi dasar dan polisinya, apakah perancangan kementerian untuk memastikan bahawa nisbah itu dapat kita kurangkan dan di mana timeline dia untuk mencapai kepada nisbah yang diberikan oleh PBB? Terima kasih. Terima kasih Wan Semaju. Idealnya Tuan Di-Pertua adalah kita mesti berada nisbah 1 anggota polis kepada 300 hingga 400 penduduk. Maknanya Wan Semaju itu jauh. Itu idealnya, ya. Baik. Apakah keadaan semasa? Perkeliling kerajaan adalah tidak membuka kepada pejawatan baru termasuk pasukan polis. Tak ada. Jadi apa kita boleh buat adalah redeployment. Maksudnya kita wujudkan pejawatan interim. Bagi kawasan daerah polis yang kepadatannya kurang dan kadar jenayahnya rendah, kita ambil daripada kawasan ini, kita bawa ke kawasan Wan Semaju ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai ancaman kes jenayah lebih tinggi. Itu kaedahnya. Apakah akan ada pengambilan baru? Jawapan tidaklah. Sebab ada perkeliling yang menghadkan pejawatan kerana kekangan dana dan sebagainya. Jadi, Menteri, kita sekejap, ya, saya habis ni dulu. Jadi Wan Semaju, buat masa sekarang, bukan bermaksud kita kompromis dari sudut kualiti menjaga keselamatan rakyat. Ya, sebab macam saya tekankan, kita akan monitor atau memantau indeks jenayah ini. Sama ada jenayah indeks ataupun bukan jenayah indeks. Jadi perancangannya itu sangat bersifat objektif, data driven, polisi, berdasar pada angka catatan. Sebab itu pelaporan tentang kadar jenayah itu adalah elemen penting. Bukan saja dari sudut bilangan anggota polis bagi satu kawasan daerah polis. Silakan. Okey, terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Saya ucapkan terima kasih kepada jawapan yang diberikan secara bertulis kepada status Balai Polis Temerloh. Apabila soalan ini saya bawa jawapan kepada warga Temerloh, mereka kemudian bertanya tentang status yang disebutkan pada masa ini pihak Kementerian dan Polis Diraja Malaysia telah mencadangkan tapak Balai Polis Temerloh yang lama untuk dijadikan sebagai pejabat bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik.
Ibu Pejabat Polis Daerah Temerloh dan kuartus bagi anggota JSPT Temerloh. Persoalan yang diberikan kepada saya, bilakah projek ini akan dimulakan dan berapakah jangka masa yang diambil untuk siap? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Temerloh. Saya mohon notis dan sekali lagi saya janji untuk bagi jawapan secara bertulis yang memerlukan maklumat sebagai pengetahuan yang berhormat. Saya ambil kaedah ini betul ya. Menteri. Bukan saja yang membangkit perkara baru yang saya akan beri jawapan bertulis, tapi yang berbahas pun saya akan berikan jawapan bertulis. Menteri, kerana tak mungkin dalam masa 40 minit saya boleh habiskan. Jadi saya kena choose and pick sekejap ya. Saya ada sebut dalam bagi saya floor dulu. Dengan speaker sebut, bila saya sebut, saya berucap kena duduk dulu sehingga speaker bagi laluan lah. Jadi itu lagi masa nanti, lagi masa. Yang berhormat dah penggal kedua tentu fahamlah. Bagi ruang kita, berlaku adil pada yang lain juga. Okey. Ini saya sebut dalam perbahasan baru ni, Menteri. Saya ada lagi. Baik. Kalabakan bangkitkan soal apakah kita nak wujudkan kompleks baru. Saya nak sebut begini ya. Kompleks ICQS Serudong ini cadangan dan juga cadangan pembinaan pos ini adalah sesuai dengan respon kita terhadap pembukaan Nusantara. Jadi untuk Kalabakan, cadangan pembinaan kompleks ICQS Serudong Kalabakan. Jadi saya menjawab Kalabakan. Bakalalan bangkitkan tentang projek status terkini CIQ. CIQ Bakalalan ni cerita dia adalah bajet lulus dah 2015 dulu sebanyak 21.6 juta. Dia patut dah siap lama tapi tiba-tiba projek ini kita kategorikan sebagai projek sakit lah. Dia tak dapat siap. Jadi apa yang kementerian buat adalah kita lantik kontraktor penyiap. Dan mereka dah masuk tapak 17 Januari. Projek ini jangka siap suku ketiga 2024. Jadi saya menjawab Bakalalan tentang status CIQ di sana. Maknanya kena sabar sikit sebab dia bermasalah. Tapi insya-Allah kalau semua berjalan ikut jadual, kontraktor penyiap akan boleh siapkan pada suku ketiga 2024. Lawas bangkitkan soal kesesakan di pintu masuk Lawas, terutama pada musim-musim cuti dan masa puncak. Jadi kementerian sedar tentang keadaan ini dan langkah yang kita ambil segera adalah menyusun semula kekuatan anggota yang mengawal atau bertugas di counter immigration kita ini melalui inisiatif Quick Response Team. Satu pasukan khusus yang kita deploy pada masa puncak. Dia bukan 24/7. Tuan Dipertua, ada masa-masa tertentu. Itu ikhtiar kita. Tadi yang Berhormat Menteri ada menyatakan berkenaan kompleks ICQS yang telah akan dibina. Jadi soalan saya, bilakah perancangan untuk membuat kompleks tersebut? Datuk Yang Pertua, Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Ekonomi, kita telah pun mengadakan mesyuarat rasmi pertama sebab bajet itu di bawah pegangan Kementerian Ekonomi. Kementerian Dalam Negeri ini sebab ICQS kecuali komponen custom bukan bawah kita, yang lain itu adalah di bawah bidang tugas atau daerah tanggungjawab KDN. Jadi sekarang baru peringkat perancangan awal, dia akan melalui beberapa fasa-fasa lagi. InsyaAllah saya akan update MP Lawas Bakalalan dari masa ke semasa. Wang kalian tentang nak tahu tentang naik taraf kompleks ICQS. Untuk makluman, kita sekarang ini di peringkat menelis dia, wang kalian ni secara tradisinya aliran penduduk sempadan kedua negara ni dia berlaku macam free flow. Tapi sekarang kita kompleks ICQS ada, tapi dia ada sekatan dia. Jadi itu yang membawa kepada pertemuan saya dengan Menteri Besar Perlis baru ni, beliau minta untuk kita teliti semula apakah mungkin boleh dibuka bagi merangsang ekonomi sempadan itu. Jadi dia dua isu, satu naik taraf kompleks atau yang kedua keputusan dasar nak buka atau tidak. Jadi ini masih di fasa penelitian untuk makluman. Dalam isu keselamatan Datuk Yang Dipertua, saya nak memberi reaksi terhadap Bukit Bendera, Rantau Panjang, Masjid Tanah
Ini menarik sebab secara khusus pertama kali saya memberi jawapan tentang bahagian D11 PDRM. Ini jenayah yang melibatkan wanita, kanak-kanak, ya, kes-kes seksual kanak-kanak. Sedangkan mereka ini berada pada tahap umur yang tak memungkinkan mereka memberi keterangan di mahkamah. Jadi dalam pasukan polis bahagian D11 ini Bukit Bendera dia nak tanya apakah langkah untuk kita kemaskinikan, memperkuatkan. Pertama, kita telah pun menerima 100 pejawatan baru daripada permohonan lama. Kalau ikut polisi baru tak ada pejawatan baru, tapi permohonan lama itu membolehkan 100 jawatan baru dan sekarang dalam proses pengambilan. Jadi soalannya apakah usaha yang telah dibuat bagi mengukuhkan bahagian ini kita tambah, kerana permohonan itu sudah lama diangkat. Pegawai penyiasat pun kita tambah. Kita wujudkan ruang yang kondusif di setiap IPD untuk mengendalikan mangsa-mangsa, sebab dia ada teknik dan skill dan latihan yang tersendiri bagi pegawai polis yang menyiasat kes yang melibatkan jenayah kanak-kanak, sama ada mereka mangsa atau mereka menjadi potensi sebagai saksi. Jadi ada kaedah-kaedah dari segi asas psikologinya, nak memahami body language-nya, reponya, demeanor-nya, face expression-nya, itu adalah komponen-komponen yang berupa psychological first aid dalam mengendali kes yang melibatkan kanak-kanak ini. Jadi kita juga memperhebatkan program kempen kesedaran jenayah seksual ini. Dan ini tentu saja melibatkan kerjasama Jabatan Kebajikan, Biro Bantuan Guaman dan segalanya. Dia tak boleh hanya polis saja. Yang Pertua, libaran sebenarnya dia... Makcik Tanah, nak tambah untuk nak tanya di sebelah. Sila. Okey. Terima kasih. Cuma saya nak tahu, ada tak standard of procedure ataupun ada garis panduan yang diletakkan di setiap balai untuk memastikan ada garis panduan untuk setiap pegawai ataupun anggota bertindak dalam kes yang melibatkan kanak-kanak dan juga wanita. Terima kasih. Jawapannya ada. Ya, saya sendiri telah melawat safe house di berdekatan dengan Bukit Aman yang yang mempunyai basic infra dia. Kalau kita pergi itu, dia persis sebuah tadika. Ya, jadi sebab cara decorationnya, hiasannya itu perlu wujudkan mood di mana anak-anak ni tak terasa terancam, dia mesti rasa suasana yang natural, ya. Kemudian barulah dia boleh bercakap dan itu. Jadi SOP itu standard dibuat bagi setiap IPD. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Pak Menteri. Yang Menteri, saya mendengar apa yang disebut berkenaan dengan perlu kita memberi fokus kepada kanak-kanak apabila mereka ini menghadapi soal siasatan dan juga soal perlu beri keterangan dan sebagainya. Saya menerima baik apa yang telah pun dicadangkan dan perlu kita memberi penekanan kepada bagaimana kita boleh membangunkan satu struktur buat membantu mereka semasa disiasat dan semasa dibicarakan. Tapi Yang Menteri, boleh saya cadangkan, apabila kita laksanakan langkah-langkah ini, kita juga perlu lihat kepada selepas siasatan, bila hadir di mahkamah. Di dalam mahkamah, saya tahu bahawa wujudnya sistem di mana kanak-kanak ini boleh memberi keterangan daripada bilik yang lain. Mereka diasingkan supaya mereka tidak mengalami tekanan menghadapi peguam dan sebagainya. Tapi kita lihat banyak mahkamah yang tidak ada bilik yang tertentu untuk tujuan ini dan juga tidak ada peralatan yang membolehkan sistem ini berfungsi dengan baik. Jadi dalam keadaan tersebut, saya minta supaya ianya diselaraskan, supaya apabila kita melihat bagaimana kita boleh memperbaiki sistem untuk kanak-kanak itu, kita pastikan bahawa apabila sampai mahkamah, apa yang kita mulakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. So just a pointer on that, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Jadi Pertua tepat sekali sebab sewaktu saya diberi taklimat oleh bahagian siasatan jenayah termasuk komponen B11, itu antara perkara yang mereka angkat untuk pengetahuan saya. Bermaksud walau bagaimana baik sekalipun persiapan kita bahagian 11 ini aman, tapi momen yang paling kritikal adalah waktu mereka dibawa ke mahkamah. Jadi mahkamah itu pula dalam teritori boundary kementerian lain. Tapi saya faham kementerian tak boleh bekerja in silo.
dia harus ada engagement dan saya menghormati dalam secara kerana sebagai pengamal undang-undang beliau tentu saja pernah melaluinya dan memang dalam pemakluman kita dalam proses ini. Betul, Raup dan Jelutong ini secara konsisten SOSMA, Yang Berhormat POKA, Menteri, POTA. boleh tak mohon Sekejap, penjelasan sikit dekat panjang. Sekejap, saya nak move yang ni, nanti saya bagi ruang. SOSMA, POKA, POTA. Ini tajuknya. Ya, jawapan saya sama seperti pada penggulungan lepas. Pendirian kita sekarang adalah saya mengambil pendekatan terbuka, mengarahkan semua pegawai KDN yang terlibat, baik pasukan polis ataupun bahagian penjawat awam yang bertanggungjawab soal undang-undang ini, ikut membantu secara konstruktif inisiatif yang dibuat di bawah Kementerian Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dan engagement ini berterusan, telah pun bermula beberapa minggu lepas, Jumaat, dan akan ada lagi siri-siri engagement dengan semua stakeholders. Hadir, dengar, ambil inputnya. Seksyen 13 SOSMA, penafian soal bail, non-bailable, unbailable, bailable dan segala macam yang betul-betul menjadi point of contention misalnya. Itu. Jadi saya mengulangi lagi sekali pada tahap ini bahawa pendirian kementerian adalah teruskan engagement dengan semua stakeholders, faham betul-betul seksyen-seksyen yang terlibat, juga stakeholders harus mendengar juga dari perspektif penguatkuasa dengan pengalaman-pengalaman yang mereka lalui. Yang kadang-kadang bentuk jenayah itu tak terbayang di akal misalnya. Jadi hanya dengan berunding dan engagement itu saja kita boleh menghasilkan yang terbaik buat negara. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya menerima baik jawapan yang diberikan dan saya menyambut sikap keterbukaan yang pihak Yang Berhormat dan kementerian di dalam mengadakan sesi libat urus. Cuma satu lagi saranan dan pesanan saya adalah kita lihat dalam sejarah seperti yang telah berlaku, SOSMA telah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan politik. Seperti dalam kes Mata Yas Chang, kes Khairuddin. Dan baru-baru ini tahun lalu bila kita berbahas, bila kita berada di sebelah sini, Yang Berhormat Pak Goh ketika itu telah mengakui bahawa beliau telah menerima maklumat daripada pihak polis dan melakukan tindakan menangkap beberapa wakil rakyat daripada pihak DAP. Dan beliau mengakui bahawa beliau telah menerima maklumat daripada pihak polis sebulat-bulat. Cuma permintaan saya adalah, bolehkah dalam sesi libat urus ini kita menghalusi tiap-tiap kes SOSMA yang telah ditangkap? Ada banyak kes di mana maklumat-maklumat yang diterima oleh pihak polis ini boleh dipertikaikan dan dipersoal. Permintaan saya adalah kes-kes yang telah ditangkap dan masih ditahan lagi itu melalui sesi libat urus ini kita perhalusi, dan kalau ada kes-kes yang memang sesuai untuk diberi kebebasan diperhalusi semula. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Saya tidak ada masalah kalau perkongsian dari sudut kes-kes yang berlaku sebagai kes tadi untuk kita belajar apakah sudah berlaku pelanggaran terhadap prinsip keadilan ataupun isu governance yang berkaitan. Saya menyambut baik perkara itu. Saya nak sebut Ipoh Barat bertanya saya tentang pertukaran identiti si mati di penjara baru-baru ini. Berlaku kejadian di mana tahanan meninggal dunia. Kemudian dibawa ke hospital Sungai Buloh. Keluarganya dipanggil untuk membuat pengecaman. Kemudian mayat itu dibawa balik. Tapi apa berlaku di penjara ketika proses roll call dibuat, bila disebut nama sebagai si mati, dia muncul. Dia kata dia tak mati. Jadi kesilapan identiti ini segera disahkan. Jadi walaupun keluarga datang untuk membuat pengecaman, satu proses yang penting ya, pengecaman, dan hanya setelah proses itu selesai baru mereka dibawa balik. Tapi mungkin sebab hasil postmortem bedah siasat, dulu ada rambut, sekarang tak ada rambut, disfigured dan sebagainya, menyusahkan atau menyulitkan keluarga kenal pasti mayat itu. Saya akui ada elemen kecuaian dan kelemahan sistem. Dan sebab itu, kita segera arahkan penubuhan jawatankuasa lembaga siasatan serta-merta. Dan arahan saya adalah
tidak boleh ada sebarang kompromi terhadap aspek kejuaraan. Jadi kita akan sentiasa mengambil langkah penambahbaikan. Apakah sistem sedia ada ini tidak memadai dari sudut proses identifikasi, dan kalau kita perlu explore idea-idea lain, kita terbuka. Terima kasih Yang Berhormat. Saya berterima kasih atas persetujuan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa. Tapi saya harap jawatan kuasa ini seberapa yang boleh patut bebas dan juga terlibat dengan orang awam. So there is a more independent process. Yang saya bangkitkan juga perkara di mana keluarga yang anak mereka tak mati tapi dikatakan telah mati telah spend nearly 20-30 ribu ringgit untuk cremation tersebut. Saya harap Yang Berhormat dalam kementerian boleh memberi pempasan kepada mereka, dan juga adakah Prison Department sedia untuk meminta maaf kepada kejadian tersebut. Dan dalam hal ini bukan perkara baru. 2 tahun dulu Yang Berhormat masa itu Yang Berhormat Nurul, kita tahu dia telah memberitahu ini, dia kata urge prison reforms, say poor are disproportionately penalized. Bermakna hanya orang miskin yang kena selalu diseksa. Dalam kes ini Gabriel, dia hanya umur 17 tahun, dia tidak ada dalam sel juvenile, we must understand, patut berada dalam juvenile. Kita ada 2 masalah di sini Yang Berhormat. Nombor 1, yang telah mati. Itu perlu satu penyiasatan juga, itu yang asing. Yang kedua, keluarga di mana anak mereka belum mati dikatakan mati dan tindakan susulan diambil. Bolehkah Yang Berhormat usaha untuk membuat sedemikian? Saya tahu Yang Berhormat pun baru menjadi menteri, perlukan masa dan sebagainya, tetapi reform di penjara sangat mustahil Yang Berhormat. Terima kasih Ipoh Barat atas perbelanjaan yang telah pun dikeluarkan oleh keluarga. Saya sendiri akan bayar pempasan itu, tak ada isu. Yang Berhormat boleh maklumkan terus, besok pun kita boleh sampaikan. Sebab dia dah buat persiapan. Tak adil untuk dia, bukan anak dia yang meninggal. Jadi mungkin dia datang pada keluarga yang susah, belanja 20,000 itu besar. Jadi saya akan selesaikan dalam tempoh kurang 48 jam. Boleh Yang Berhormat tolong sampaikan? Terima kasih. Saya ambil maklum semua idea tentang reformasi penjara yang telah juga saya jawab pagi tadi. Dan betul, saya mohon kelabakan Labuan Sungai Besar, ini soal keselamatan sempadan tentang APMM, Agensi Penguatkuasaan Maritime, tentang Eskom dan segala macam. Jawapannya setebal 18 muka surat. Saya tak bercadang untuk saya mohon izin untuk menjawab secara bertulis kepada mereka. Rakan saya dah mensara bangkitkan apa jadi kepada kes ugutan Ketua Hakim Negara. Dan saya nak sebut bahawa 3 kertas siasatan telah dibuka. Masing-masing dia bawa akta hasutan, akta komunikasi. Dan pada akhir siasatan itu, kes itu dikategorikan sebagai no further action. Partly because of kegagalan laporan profiling akaun media sosial suspek itu negatif. Maksudnya, dia siarkan mesej ugutan dengan menggunakan media sosial itu, tapi akaunnya itu adalah akaun palsu. Jadi bukan identiti dia. Jadi bila siasatan dibuat tidak berakhir kepada orang yang sebenar, maka kita anggap sebagai profiling akaun media sosial itu adalah negatif. Jadi itu membawa kepada masalah pembuktian itu. Jadi Peguam Negara telah mengklasifikasikan ketiga-tiga kertas siasatan sebagai no further action. Ya, Datuk Yang Dipertua, saya juga nak sebut Ulu Terengganu, rakan saya tak ada. Saya nak skip, saya nak alihkan secara bertulis. Rakan saya dari Kota Baru ada 2 perkara. Yang pertama, outrider. Timbalan Perdana Menteri ini dia atas kapasiti sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia mengikut SOP dan peraturan sekarang dia layak dapatlah. Ya. Soal dia turun naik mahkamah itu isu lain.
Soalnya dia adalah jawatan hakikinya Timbalan Perdana Menteri. Dan polisi, pemakainya outrider itu melayakkan dia. Selain daripada Duli Tuanku, Sultanah, Tengku Muda, ya, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, itu kita pakai yang itu, dia layak. Baik, rakan saya juga membangkitkan soal isu ROS dan juga keputusan saya untuk menggunakan pakai atau invoke Section 70. Penjelasan saya begini, baik ROS ataupun kuasa menteri, ianya adalah di bawah regulation ataupun Akta Pertubuhan 1966. Ya, di situ dulu, akta ini. Akta inilah yang mengawal tugas hakiki ROS, iaitu memastikan mana-mana pertubuhan dalam bergerak comply dengan perkara-perkara dalam undang-undang tubuh. Kemudian melindungi atau menjaga kepentingan anggota sesebuah pertubuhan. Baik, dari aduan yang diterima oleh ahli pertubuhan yang terbabit, ROS akan membuat penelitian, memanggil peguam-peguam yang berkenaan, meneliti semua dokumen, meminta dokumen tambahan beberapa siri. Kemudian sesuai dengan tanggungjawab fungsi tugas utama dia itu, dia kemudian mengangkat satu keputusan yang kita sedia maklum. Baik. Pada masa yang sama, Seksyen 70 Akta ini juga memberi secara khusus kuasa kepada menteri untuk membuat beberapa pengecualian. Of course, Yang Berhormat pernah jadi menteri, di kementerian kita ada penasihat undang-undang, pegawai yang berkenaan. Ianya bukan soal menteri secara peribadi membuat satu keputusan. Bila kita invoke perkara itu, pengecualian itu adalah berakhir tak arah kepada pengecualian kepada pematuhan Seksyen 13 dalam Akta Pertubuhan. Jadi, apa pilihan yang ada seterusnya? Jika sekiranya pengadu tidak berpuas hati, kalau dikatakan menteri melampaui batas kuasa dan sebagainya, avenue yang ada adalah dia boleh membawa. Dia mesti mengemukakan asas penyataan dan affidavit mengikut saluran undang-undang, due process. Dan kami akan diminta untuk menjawabnya. Kemudian mahkamah adalah saluran yang menetapkannya. Kita di sini membuat undang-undang. Undang-undang itu bila diguna pakai, kalau ada dispute, channelnya adalah mahkamah. Begitulah kepahaman saya tentang proses ini. Jadi itu alasan atau penjelasan saya. Terima kasih Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri atas penjelasan. Semalam memang ya outrider tu okeylah. Saya boleh terimalah. Itulah hakikatnya ya. Berhubung dengan ROS ni Yang Berhormat Menteri, saya membangkitkan dua dimensi atau dua aspek berhubung dengan perkara ini. Yang pertamanya berhubung dengan satu dokumen, satu surat yang dikatakan, saya tak tuduh, saya ingin mendapat penjelasan semalam, yang dikatakan dikeluarkan oleh pejabat pendaftar Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, dihantar kepada Setiausaha Agung, kepada UMNO bertarikh 2 Mac tahun 2023. Saya kira Dewan Yang Mulia ini perlu mengetahui dan mendapat maklumat yang sebenar. Adakah surat ini surat yang tulen, yang genuine? Dan selepas itulah baru kita mempertikaikan atau mempersoalkan tentang kandungannya. Yang dengan jelas dalam para yang ketiga misalnya, menyatakan berkaitan dengan perkara yang dibuat oleh Parti UMNO, iaitu usul tambahan di mana jawatan Presiden dan Timbalan Presiden parti ini tidak dipertandingkan. Mengikut surat ini, jika sekiranya ia tulen, surat ini mengatakan bahawa usul tersebut bercanggah dengan satu peruntukan di bawah Perlembagaan UMNO, iaitu Fasal 9.3, Jawatan Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ahli Majlis Tertinggi dipertandingkan. Oleh sebab itulah surat ini, saya tukut surat ini mengatakan bahawa usul tambahan itu tidak teratur, bertentangan, bercanggah dengan peruntukan Fasal 9.3 Perlembagaan UMNO. Baik, di akhir surat ini, walaupun Seksyen 13C4 mengatakan bahawa kuasa pendaftar boleh membatalkan atas pelanggaran, surat ini tidak menyatakan
pertubuhan ini dibatalkan. Sebaliknya dikatakan parti UMNO hendaklah mengambil tindakan pembetulan, corrective measure dengan tidak mengenepikan perlembagaan UMNO di bawah fasa 9.3. Itu satu perkara yang berhormat. Yang kedua, apa asasnya? Yang berhormat, saya faham sangat. Saya faham sangat Seksyen 70 Akta 832, Akta Pertubuhan ni. Yang berhormat membuat satu kenyataan media pada 7 hari bulan 3 mengatakan bahawa yang berhormat invoke Seksyen 70 Akta Pertubuhan untuk mengecualikan parti ini daripada mematuhi Seksyen 13. Seksyen 13 ya. Jadi persoalan yang saya kemukakan, apa asas yang dipertimbangkan oleh Yang Berhormat Menteri untuk memberikan pengecualian ini? Bukan, saya nak tegas ya, bukan kerana kami ingin mencampuri urusan parti-parti lain. Tetapi Akta Pertubuhan ini govern all pertubuhan, termasuk parti-parti kami. Dan adakah keputusan Yang Berhormat ini menjadi satu binding precedent, duluan yang mengikat kepada parti-parti lain selepas daripada ini? Itulah saya kira perkara yang kita minta Yang Berhormat dengan penuh dedikasinya menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Terima kasih, sahabat saya. Yang tentu ada kelebihan sebagai seorang peguam ya. Daripada PAS saya keadilan. Yang kita bercakap ni ke UMNO. Ya, jadi tiba-tiba tak semena-mena masa yang patut kita bahas tajuk lain. Sebab itu saya sebut dengan jelas flow-nya. Baik ROS atau saya di bawah Seksyen 70 Akta Pertubuhan. Of course ada pro and con. Bahasa undang-undang, sudut pandang tafsirannya. Seorang lawyer tengok sudut ini, lawyer ni sudut tengok. Sebab itu lawyer boleh cari makan. Sebab sudut pandang berbeza. Sebab itu saya sebut avenue-nya. Kalau ada pertikaian, misalnya salurannya adalah Mahkamah Perundangan. Itu isu dia. Dan saya ketika mengguna pakai, sudah tentu sebagai menteri, maupun menteri, kita ada bahagian-bahagian yang berkenaan yang akan memberikan input dan pandangan. Jadi pada akhirnya kita membuat keputusan. Dan itulah keputusannya. Saya tak mau pergi detail. 9.3 Perlembagaan UMNO harus dibaca bersekali 29.1 dan 32. Saya pun hafal. Saya pernah jadi Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Hafal undang-undang itu semua. Bukanlah, saya tak mau pergi ke situ. Sebab sekarang bukan masanya. Isunya adalah ada aduan, ROS telah membuat satu keputusan. Dan Yang Berhormat pun sedia tahu. Urusan koresponden kerajaan ni ada klasifikasi sulit, rahsia besar. Jadi tak lagi kita nak buka benda-benda itu. Sebab mesti ada alasan dan sebabnya. Jadi begini Yang Berhormat Nizam, bagi saya selesaikan yang itu. Jadi saya duduk, dia cara dia bila kita berucap yang tu kena duduk. Muhammad, sebentar, Menteri ya. Ya. Dengan izin, I have a dream. Beginilah yang sepatutnya kita berbahas. Okey, teruskan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi Yang Berhormat, apakah saya perlu memberi penjelasan tentang justifikasi? Okey. Saya sendiri meneliti pasal-pasal sebelum membuat keputusan sehingga saya betul-betul puas hati saya buat. Dan dengan kefahaman yang jelas, keputusan ini ada implikasinya yang boleh mengundang tindakan ataupun proses seterusnya di mahkamah. I'm fully aware of it. Okay, with all due respect, dengan izin. Jadi, saya ada 3 minit, kata baru. Kita boleh sambung kat luar. Jadi, biar saya ada 3 banda lagi. Saya nak beralih. Apa pun, saya akan tetap melakukan kesamaan. Buat masa ini, itu betul. Saya tak bagi ruang lagi lah. Saya tak bagi ruang lagi. Okey? Baik. Immigration. Soalan belum dijawab, Yang Berhormat. Saya dah jelaskan kerangkanya begitu. Baik. Datuk Yang Di-Pertua, soalan seterusnya adalah Yang Berhormat. Soalan seterusnya adalah Yang Berhormat. 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 Bentar, ini floor menteri. Ya, saya tahu. Dia ada option. Ini floor kami nak tanya. Dia ada option. Ini rakyat. Ini rakyat. Saya nak minta satu Yang Berhormat Speaker. Yang Berhormat Speaker, saya minta satu ya. Yang Menteri Berhormat jawab secara bertulis. Yang Berhormat boleh bagi sedikit masa tambahan kepada Yang Berhormat Menteri ini. Beliau saya Yang Berhormat kata satu-satu. Ya. Saya minta 1 minit Yang Berhormat Menteri. 1 minute. Yang Berhormat.
Yang Berhormat, ini perkara peraturan 37 floor Menteri, okey? Saya benarkan Yang Berhormat ada 2 option. Kalau dia tak jawab, boleh cara bertulis ataupun usul. Okey? Terima kasih. Begini berani tapi Dato' katanya itu tak berani timbul. lah. Tak berani, kurang berani. Saya kenal. Dulu sama PAS dengan saya ni sebelum Boleh. masuk UMNO. Kemudian PKR sama dengan Pulai juga dulu. Yang Berhormat boleh provoke, Yang Berhormat boleh straight. Saya takkan termakan provokasi. I'm not going to hit below the belt. That's it. This is your Okay. floor to explain to the House, to the people of rakan-rakan Malaysia. saya. Yang Berhormat. Ya, Ini sabarlah. bukan soal UMNO. Yang Berhormat ini Order. Ahli-ahli yang berhormat, order. Yang berhormat. Yang berhormat, amaran 1. Yang berhormat, duduk. Ya. Duduk. Floor ni, floor menteri. Saya dah bagi Yang berhormat, kita tak binding dengan presiden. Ingat, kita legislative. Dengan izin, we are not bound. Ya? Tahu. Yang saya tahu, saya faham. Tapi sesuatu jawapan itu, menteri akan ada dua pilihan. Dia boleh bertulis. Sekarang ni masa pun dah tak cukup. Ya? Right. Terima kasih. Yang Berhormat boleh request hak saya untuk jawab atau tidak. Itu cara dia. Okey. Itu cara dia. Yang Berhormat tak boleh impose. Yang Berhormat tak boleh enforce. I'm listening. So it is up to me whether to respond or not. That's all. I'm asking you, are you? Saya dah bagi jawapan sangat jelas. Yang Berhormat, saya inbox 37.2 ya. Alright. Tolong duduk. Okey. Dalam dewan ni tidak siapa yang akan puas hati. Okey. Nanti. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya bagi saya Yang Berhormat Arau. Saya tetap Tuan Dipertua. Yang Berhormat Arau. Saya akan teruskan dalam masa kecederaan dan saya akan akur yang Datuk Dipertua boleh saja memaklumkan pada saya bila masa tamat. Saya okey. Saya tak akan minta ini. Baik. Saya nak maklumkan juga banyak soalan berkait dengan permohonan kewarganegaraan Datuk Dipertua. 3 minit. Ya. Banyak yang berkait dengan soalan kewarganegaraan. Saya nak maklumkan pada 15 Mac ini KDN akan memberi taklimat kepada semua ahli parlimen berkenaan dengan tata cara permohonan warga negara, baik bawah perkara 15.2, 16, 19 atau perkara 30 Perlembagaan Persekutuan. Jadi pastikan anda kosongkan waktu makan tengah hari 15 hari bulan Mac. Saya akan datangkan pasukan pegawai dan anda boleh menjawab, boleh bertanya. Dan kemudian bila ahli yang berhormat balik, point of order. Ya, sila. Ya, yang berhormat Arau. Yang Berhormat sahabat saya, pendek saja sebab jawapan tadi tak mengelirukan 36.12. Yang Berhormat Arau. Saya minta Yang Berhormat sebentar. Yang Berhormat buka point of order. Ya. Saya bertanya point of order yang mana? Point of order 36.12. Tolong baca. Mengelirukan sebab jawapan tadi. Ini rakyat sedang mendengar. Kita sayang pada Yang Berhormat. Kita nak jadi Yang Berhormat terbaik. Tuan minta kata saya akan jawab secara betul. 36 berapa Yang Berhormat Arau? Saya minta jawab secara betul. Yang Berhormat Arau 36 berapa? Ya tahu saya dah buat usul. Usul ni saya minta akan jawab secara betul. Yang Berhormat mungkin 36 berapa tadi? Kalau tak ada Yang Berhormat 36.12. Ya. Apa dia? Jawapan tadi mengelirukan bahawa hak saya tak boleh nak menjawab, tak boleh jawab macam tu. Ini kerajaan madani, dia kena ikhlas dengan rakyat Malaysia. Okey. Yang Berhormat, teruskan Menteri jawab. Yang Berhormat Arau, sahabat karib saya ni, dia orang lama. Membaca standing order, kemudian ruling dibuat oleh speaker. Dia tak boleh kata rolling order, dia quote standing order, bagi tahu mengelirukan. Dia bangkitkan, dia yang buat justifikasi, dia bersyarah. Bukan macam tu. Baca standing order, speaker buat ruling.
kalau standing order itu tepat, saya duduk, barulah yang berhormat cakap. Yang berhormat. Ini berhormat kod 3616 yang berhormat baca, bukan cara itu. Saya tak perlu bagi Kalau khusus yang berhormat itu. Isya nak bergaduh dengan saya, okey. Tak No apa. fuck, no problem. Saya tak mau. Duduk. Saya tak mau bergaduh. Yang berhormat Macam ulama, Ahmad dia tadi. biar saya uruskan. Saya nak buat ceramah. Yang berhormat dah angkat Kalau siapa 18.1. nak bergaduh, silakan. Yang berhormat dah Kalau tukar di dunia, 18.1. jumpa di akhirat. Jangan buat macam tu. Okey. Alhamdulillah. Yang berhormat Menteri. Amin. Banyak ingat akhirat. Alhamdulillah. Amin. Jadi itu betul. Saya pilih untuk mengakhiri di sini supaya bagi ruang rakan-rakan saya. Yang berhormat Menteri. Jadi janji saya ialah semua 31 itu akan mendapat jawapan bertulis daripada saya. Kalau ada perkara baru yang tadi saya janji untuk bagi jawapan bertulis, temerloh, saya akan susuli sebelum sesi berakhir. Saya nak ingatkan ahli yang berhormat, banyak isu yang sampai ke pusat khidmat kita berkait warga negara. Ingat temu janji kita 15 hari bulan 3, waktu makan 3 hari untuk datang dan bersahajawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri minta pencerahan sikit. Sebentar tadi dah cantik, penghujungnya. Aduh. Speaker steady. Baik. Kita teruskan dengan kementerian selanjutnya, iaitu saya menjemput